Itu dia. Sebahagian daripada mewakili rakyat Malaysia juga bagaimana meluahkan azam dan sebagainya. Faria tahu tak top 3 azam? Apa? Pertama, cuba teka. Kurus. Betul. Turunkan berat badan. Yang kedua? Kedua? Menambahkan zaman bujang. Yang ketiga? Apa? Nak beli rumah. Itu top 3 lah. Top 3 top 3 Berdasarkan survey yang saya tahu dibuat. satu tu je, yang atas tu. Tapi yang sebab saya tengok betul. tetamu kita hari ni, saya punya dah lama tak jumpa beliau ni. Tiba-tiba datang, kenapa you kurus? Dia kata azam tercapai. Baik, kita dah bersama dengan Dr. Said Adam Al-Habsyi, perunding motivasi. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Jealous tengok kurus. Betul ke azam sebenarnya? Betul ke azam kurus? Tak. Adalah sikit-sikit. Bukan top azam saya lah. Tapi memang plan untuk nak bersukan lebih sikit dan maintain antara. Tapi kadang-kadang ada seseorang tu nak pasang azam tu kena ukur baju di badan sendiri juga. Betul. Kadang-kadang kita pasang azam yang kita tak boleh terjangkau pun. Ada juga yang berfikiran sebegitu rupa. Tak apalah, kita tanya dengan doktor nanti. Betul tak? Sekarang lah. Nanti lah. Betul ke? Azam ni dia kena realistik lah. Ukur baju di badan sendiri tu peribahasa lama kan. Tapi bahasa moden sekarang kita pakai realistik. So you nak buat azam, you kena realistik dengan you punya plan. Kan? Sebab kalau you buat azam yang tak realistik, maka you akan mungkin akan terpesong sama ada tak tercapai ataupun you akan buat benda-benda yang tak sepatutnya untuk nak capai azam tersebut. Contoh macam kalau kita punya gaji banyak ni, lepas tu kita pasang azam nak beli kereta yang mahal, maka mungkin akan menjebakkan kita untuk buat corruption, rasuah. So azam mesti realistik dengan apa yang kita boleh mampu untuk dapat capai. Okey, tiap-tiap tahun kan, bila tahun baru je kena ada azam baru. Tahun baru azam baru. Tapi sejauh mana kita ni, rakyat kita ni, kita faham bahawa azam tu sebenarnya perlu ada. Kadang-kadang bila kita buka ada setengah orang tak perlulah azam kan. Sejauh mana kepentingan perlunya ada azam, bina azam tu? Alright. Azam ni sebenarnya dia ada tahun baru, dia ada harian, dia ada bulanan kan. Kita kena set azam-azam yang sepatutnya lah. Macam contoh dalam rukun Islam pun kita ada benda yang kita kena buat sekali seumur hidup. Ada yang kita kena buat 5 kali dalam sehari. Ada yang kita kena buat dalam setahun kena buat. Ada yang kita kena buat seumur hidup buat sekali. Macam mana apa yang nak tahu dan orang kat rumah kena kajilah apa benda rukun Islam yang mana yang kena buat sehari, yang mana yang kena buat ni. So sama macam azam, ada orang kata lebih baik buat azam setiap hari. Sebelum tidur, setiap malam kita kena azam dan kena buat. Ada yang akan buat untuk setiap tahun. Bagi saya itu kita ikut perancangan kita. Short term plan kita buat azam harian. Long term plan kita buat azam tahunan. Dan untuk nak buat azam ni bagi saya adalah satu benda yang bagus sebab dia memotivatkan diri kita untuk bergerak dan ikut apa benda yang kita dah tetapkan untuk kita pada tahun itu kan. Contoh macam KPI, kalau kita nak buat, kita ada set KPI dan kita follow through kita punya KPI. Saya nak achieve benda ni, saya nak achieve benda ni, saya nak dapat benda ni. Yang kita boleh follow, mudah untuk kita nak kecapi atau capai matlamat yang kita nak ada tu. So bagi saya azam ni perlu ada, azam ni perlu realistik, azam ni perlu dengan niat. Sebab kita innama amalu binniyah, semua benda bermula dengan niat. So dan yang paling penting bagi saya ialah azam kita kena tahu kita punya end game. Apa yang kita nak capai kat ujung tu. Dan kita boleh set end game yang jauh iaitu akhirat yang terbaik. End game yang dekat sikit untuk kehidupan duniawi supaya sebab kehidupan duniawi ni investment untuk akhirat. So kita kena balance kan benda tu semua. Dan kita kena tetapkan niat yang betul. Kalau niat you betul, bila you dah pasang niat yang betul, insya-Allah lagi mudah untuk nak capai. Nak bercakap tentang end game tu sebenarnya semua orang boleh bercakap, doktor. Saya boleh bagi satu contoh lah, azam nak kurus lah. Kenapa agaknya individu-individu ni bertahun-tahun cakap nak kurus, tapi sama saja kan? Jadi mungkin doktor boleh kongsikan tentang tip untuk kita ni nak bertindak bagaimana? Baik. Bila kata orang nak kurus, maknanya dia tahu yang dia sebenarnya berat dia terlebih.
Maknanya dia tahu adalah untuk kebaikan dia, untuk dia capai sesuatu. Sebab kita hendakkan benda yang baiklah untuk diri kita. Kita tak nak benda yang terburuk untuk berlaku pada kita. So bila orang kata saya nak kurus, bermakna dalam assessment diri dia, dia overweight ataupun dia obese, ataupun dia terlebih berat, ataupun dia belum capai BMI yang terbaik untuk dia. Dan dia tahu sendiri yang kalau dia capai BMI itu yang terbaik untuk dia. Sama macam perokok yang cakap azam dia untuk nak berhenti isap rokok. Tapi dia tetap isap rokok. Itu cognitive dissonance. Ada gangguan pemikiran yang dalam minda dia. So kalau you dah tahu benda tu baik untuk you dan benda baik ni mungkin sukar untuk nak dicapai, maka di situ you kena ada plan macam mana nak capai benda tu dan you kena follow disiplin. Sebab it all comes back kepada disiplin diri kita. Ya. Kalau nak betul-betul capai. Dan bila macam Fazil cakap, kalau orang tu nak kurus, maknanya dia tahu dia perlu kurus. Dia perlu kurangkan. Mencabar, doktor. Dugaan pun banyak juga. Dugaan banyak betul. Dalam hidup memang tak ada benda yang tak ada dugaan lah kan. So kita kena, kalau you dah tahu benda tu baik untuk you, dan sebab tu you tak boleh set goal yang terlalu unrealistic. Contohnya saya nak lose weight berapa banyak dalam masa sebulan. Memang tak logik lah. So you buat sikit-sikit. Dan buat supaya checklist yang mudah-mudah. Macam bagi saya Januari selalu bulan yang demotivated. Sebab bila saya tengok KPI kerja saya kan, dia start balik pada kosong. Kita baru je minggu lepas, cantik ni dekat sini cantik. Masuk minggu ni, dah turun kosong. So memang Januari ni permulaan tu adalah satu yang sukar. Tapi kita kena hurdle, kita kena usaha. Kerja keras sikit lah. Azam ni perlu kerja keras. Sebenarnya mungkin saya nak tanya dengan doktor lah, sebab sekarang ni kan ramai yang terkesan disebabkan banjir kan, mangsa-mangsa banjir ni mereka juga kadang-kadang bila dah jadi macam tu, kadang-kadang bila masuk tahun baru tu tak ada, rasa dah nothing, tak ada apa yang ada pada mereka. Jadi mungkin sedikit kata-kata yang juga pembangkit semangat pada mereka lah untuk tahun baru ini. Dalam ada, saya teringat pada hadis al-qamakal seperti mana yang apa yang Nabi SAW cakap, ajaib pada orang mukmin, sebab apabila berlaku benda yang baik, dia bersyukur, itu baik untuk dia. Dan kalau benda tu tak baik untuk dia ataupun sukar, dia bersabar dan itu adalah baik untuk dia. So saya selalu bila dalam keadaan orang yang mempunyai cabaran ataupun ujian pada diri, mereka perlu untuk bersabar, dan bersabar itu baik untuk mereka. Right? Itu satu. Yang kedua, bersyukur dengan apa yang ada. Sebab bukan SOP lah. Ini janji Allah Subhanahu Wa Taala lah dalam Quran. Dia kata, kalau engkau bersyukur kepada aku akan tambah nikmat kau. Tapi ini bukan bermakna bersyukur dengan hanya benda yang best-best yang kita dapat. Bersyukur bermakna dengan everything yang kita ada. Segala-galanya yang kita ada. Kalau kita tak boleh nak cari benda yang untuk bersyukur, cari kurangkan sikit. Jangan tengok nak tengok bank account sahaja ke apa. Tengok kesihatan diri. Baik. Tengok kepada apa yang kita ada. Luaskan lagi kita punya tu untuk bersyukur, supaya sebab dia punya formula dia, once you bersyukur, you akan dapat tambahan. Ya, betul. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau engkau bersyukur, aku akan tambah. Betul. Baik. Dalam setiap azam yang kita impikan itu, jangan lupa Allah SWT. Itu paling penting kan. Baik. End game. Ya, end game. InsyaAllah. Amin. Amin. Baik, terima kasih diucapkan kepada Dr. Syed Adam Al-Habsyi, Penulis motivasi yang bercakap tentang azam tahun baru ni. Kena ada ke tak perlu? Kan? Realistik. Ya, bagi saya, untuk kita kena positif. Betul. Dan yang negatif, kita nak hanya COVID test saja. Yes, betul. Baik.